Perkara yang luar biasa telah berlaku. Di sebuah negeri di mana kemarau dan kebuluran selama 10 tahun telah merekahkah tanah dan bah telah menghanyutkan harapan. Di negeri di mana 1,3 juta orang kelaparan dan kadar kehadiran ke sekolah hanya 50% dengan kanak-kanak yang tertunduk lesu menjelang tengah hari. Ke negeri inilah 10,000 tan metrik beras dari Malaysia tiba. Bekalan makanan selama 6 bulan untuk 190,000 kanak-kanak di 586 buah sekolah. Namun, ada masalahnya. Tiada kemudahan, tiada bajet, tiada tenaga kerja. Tetapi, 4 bulan kemudian, 12 orang ibu tampil ke hadapan. Mereka menggerakkan ke semua 586 buah sekolah dan 190,000 kanak-kanak dapat makan setiap hari tanpa gagal. Bagaimana ini boleh berlaku? Jawapannya mudah. Kerana mereka tidak bersendirian. Ini adalah kisah keajaiban kerjasama yang berlaku di bumi Madagaskar. Kisah ini bermula sekarang. Selamat sejahtera. Saya seorang pengetua di sebuah sekolah rendah di selatan Madagaskar. Rasanya tidak perlu saya sebutkan nama saya, kerana ini bukan kisah tentang saya seorang. Ini adalah kisah seorang pengetua biasa yang bertanggung jawab ke atas salah sebuah daripada 586 buah sekolah di wilayah selatan. Sudah 10 tahun. Selama 10 tahun, saya melihat pemandangan yang sama. Pukul 8 pagi, saya membuka pintu bilik darjah. Separuh daripada meja kosong. Semalam, 25 orang murid datang. Hari ini 18 orang. Esok, jumlahnya akan berbeza lagi. Perkataan kadar kehadiran sudah tidak bermakna. Ia berbeza setiap hari. Menjelang pukul 10 pagi, seorang demi seorang mula menundukkan kepala. Mereka lapar. Mereka datang tanpa bersarapan. Makan tengah hari juga tidak menentu. Suara guru kedengaran semakin sayup, dan tulisan di papan hitam menjadi kabur. Apabila tiba tengah hari, tumpuan mereka hilang sepenuhnya. 2 atau 3 kali sebulan, akan ada murid yang tidak tahan lagi dan meminta untuk pulang awal. Saya akan membaringkan mereka di dalam sebuah bilik sempit yang janggal untuk dipanggil bilik sakit. Tiada apa yang boleh saya lakukan. Saya hanya memberi sedikit air dan membiarkan mereka berehat di tempat yang teduh. Itu sahaja. Kami memanggilnya kere. Dalam bahasa Malagasy, ia bermaksud kebuluran. Nama yang telah menguasai tanah ini selama lebih sedekat. Hujan tidak turun, tanah merekah, dan tanaman kering kontang. Orang ramai menanti hujan, tetapi hujan tidak kunjung tiba. Kemudian pada suatu tahun, hujan turun. Tetapi terlalu lebat. Hujan batu melanda, dan banjir berlaku. Tanah yang sudah kering tidak mampu menyerap air. Air hanya mengalir pergi, menghanyutkan benih dan harapan. Kemarau dan banjir berulang setiap tahun. Jika kami menanam, ia akan kering. Jika kami menanam, ia akan hanyut. Pada mulanya, saya tidak faham. Mengapa hanya kami yang harus menanggung penderitaan ini? Mengapa hanya Madagaskar yang mengalami kere? Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mula sadar. Ini bukan masalah kami sahaja. Ia adalah sesuatu yang sedang dialami oleh seluruh dunia atas nama perubahan iklim. Di wilayah Grand Sud, tanah yang luas di selatan Madagaskar ini, 1,3 juta orang mengalami kekurangan makanan yang teruk. Ini adalah hasil kajian sebuah organisasi bantuan antarabangsa. Apabila Anda hanya mendengar angka, Anda mungkin tidak dapat merasakannya. Tetapi saya tahu, di antara 1/3 juta orang itu, termasuklah anak-anak murid di sekolah saya. Setiap angka itu mewakili seorang kanak-kanak yang lapar, seorang ibu yang menangis. Ketika itu awal bulan Jun. Saya sedang merangka rancangan tahun hadapan bersama kaki tangan. Sejujurnya, ia mesyuarat yang sia-sia. Setiap tahun, kami membuat rancangan yang sama. Mari kita tingkatkan kadar kehadiran. Mari kita sediakan makanan. Tetapi tiada bajet, tiada cara. Kami hanya menyuarakan angan-angan. Tiba-tiba, seorang guru berlari masuk. Dengan nafas tercungap-cungap, dia berkata sebuah kapal besar telah tiba di pelabuhan Toliara. Sebuah kapal yang membawa beras. Saya menggelengkan kepala. Cerita itu lagi, fikir saya. Kabar angin yang kedengaran setiap beberapa tahun sekali. Kononnya bantuan akan tiba dari suatu tempat. Kebanyakannya berakhir sebagai kabar angin. Kalaupun ia tiba, ia tidak akan sampai kepada kami. Ia akan hilang di pertengahan jalan. Tetapi guru itu kelihatan sangat yakin. Ini beras dari Malaysia, katanya. 10,000 tan metrik. 10,000 tan metrik. Saya tidak dapat membayangkan jumlah itu. Saya tidak tahu betapa banyaknya.
Tetapi satu perkara yang saya tahu, ia adalah jumlah yang sangat besar. Beberapa hari kemudian, surat rasmi tiba. Ia benar, kerajaan Malaysia telah menyumbangkan 10,000 tan metrik beras untuk wilayah selatan Madagaskar. Ia disalurkan melalui sebuah badan bantuan antarabangsa, dan sasarannya ada dua. 480,000 isi rumah yang terdedah, dan 190,000 kanak-kanak di 586 buah sekolah rendah. Jantung saya berdebar kencang melihat angka itu. 586 buah sekolah. Ini bermakna kami juga mungkin termasuk. Tetapi pada masa yang sama, keraguan muncul. Adakah ia benar-benar akan sampai kepada kami? Adakah ia akan hilang di pertengahan jalan seperti sebelum ini? Adakah seseorang akan merampasnya? Selama 10 tahun, janji-janji tidak pernah ditepati. Bantuan tidak pernah tiba, dan anak-anak terus kelaparan. Jadi, saya memutuskan untuk tidak percaya, untuk tidak menaruh harapan. Saya fikir saya hanya akan kecewa lagi, tetapi sesuatu yang aneh berlaku. Beberapa hari kemudian, satu lagi surat rasmi tiba. Panggilan untuk mesyuarat pengetua sekolah wilayah selatan. Tempatnya di Toliara, tarikhnya 2 hari lagi. Saya pergi, walaupun saya cuba untuk tidak berharap. Langkah saya terasa laju. Di Dewan Mesyuarat, lebih 100 orang pengetua telah berkumpul. Semuanya mempunyai riak wajah yang sama, campuran antara harapan dan keraguan. Pegawai yang bertanggung jawab memulakan penerangan. Beras dari Malaysia, 10,000 tan metrik. Sebahagian daripadanya diperuntukkan untuk makanan sekolah. 586 buah sekolah, 190,000 kanak-kanak, bekalan makanan selama 6 bulan. Tetapi ada satu syarat. Program ini akan bermula pada bulan Oktober. Sekarang baru bulan Jun. Kami perlu menunggu selama 4 bulan. Dewan menjadi riuh. Mengapa perlu tunggu? Kami perlukannya sekarang. Anak-anak sedang kelaparan sekarang. Pegawai itu menjelaskan, Oktober adalah waktu kemuncak musim kebuluran, kemuncak kere. Kita mesti bersedia untuk waktu itu. Jika kita agihkan sekarang, ia akan habis dalam sekelip mata. Tetapi jika kita membuat persediaan, membina struktur, dan menyediakan sistem, kita boleh bertahan selama 6 bulan. 4 bulan untuk persediaan. Buat pertama kalinya, saya merasakan harapan. Kali ini berbeza. Mereka bukan sekadar memberi dan pergi. Mereka mahu melakukannya dengan betul. Malaysia. Saya tidak begitu mengenal negara itu. Saya dengar ia terletak di seberang lautan di Asia Tenggara. Dunia kami pastinya sangat berbeza. Namun, mereka juga pasti mempunyai cabaran tersendiri. Tiada negara yang sempurna. Namun, mereka tetap menghantar 10,000 tan metrik beras kepada kami. Ini bukan sedekah, bukan simpati. Ini adalah kerjasama. Krisis iklim adalah masalah global. Kere yang melanda Madagaskar hari ini, kita tidak tahu kemana ia akan pergi esok. Ini bukan masalah Afrika sahaja, Asia, Eropah. Ini masalah semua orang. Jadi kita mesti menanganinya bersama-sama. Bersendirian kita tidak akan berjaya. Malaysia menghantar beras, Badan Bantuan Antarabangsa menjadi perantara. Kami berjanji untuk menguruskannya dengan telus. Semua ini adalah kerjasama. Selepas mesyuarat, dalam perjalanan pulang, buat pertama kalinya saya yakin, kali ini pasti berbeza. Kita akan berjaya. Ia adalah harapan pertama yang saya rasai dalam 10 tahun. Saya pulang ke rumah selepas mesyuarat, tetapi tidak dapat tidur. Harapan dan ketakutan silih berganti. Seminggu kemudian, satu lagi surat rasmi tiba. Daripada 586 buah sekolah di wilayah selatan, sekolah kami telah terpilih. Dan saya dilantik sebagai ketua yang bertanggung jawab untuk persediaan makanan di sekolah kami. Tangan saya menggeletar. Ketua. Saya dapat merasakan beratnya perkataan itu. Daripada 190,000 kanak-kanak, 190 daripadanya adalah murid di sekolah saya. Saya perlu bertanggung jawab untuk makanan mereka selama 6 bulan. Bolehkah aku melakukannya? Keraguan melintas di fikiran saya. Tetapi saya tidak boleh berundur. Seseorang perlu melakukannya, dan orang itu adalah saya. Keesokan paginya, saya memanggil mesyuarat guru. Semua 12 orang guru duduk di dalam bilik mesyuarat. Saya menjelaskan kandungan surat rasmi. Beras dari Malaysia, peruntukan untuk sekolah kita sebanyak 30 tan metrik. Makanan akan disediakan selama 6 bulan bermula dari Oktober. Sebaik sahaja saya selesai menjelaskan, soalan mula timbul. Kenapa mula bulan Oktober? Sekarang baru bulan Jun. Anak-anak sedang kelaparan. Kenapa kita perlu tunggu 4 bulan?
Seorang guru muda meninggikan suaranya, "Tak bolehkah kita agihkan sekarang? Dalam seminggu, kita boleh agihkan ke setiap keluarga. Kenapa perlu bersedia selama 4 bulan?" Saya faham perasaan mereka. Pada mulanya, saya juga berfikiran sama. Tetapi saya mengulangi penjelasan yang saya dengar di mesyuarat. Oktober adalah waktu kere paling teruk, bulan di mana hujan berhenti sepenuhnya. 6 bulan selepas itu adalah seperti neraka. Jika kita agihkan sekarang, ia akan habis dalam sebulan 2. Tetapi jika kita bersedia dan membina sistem, kita boleh bertahan selama 6 bulan. Para guru menggelengkan kepala. Wajah mereka menunjukkan ketidakpuasan. Ketika itu, seorang guru tua yang duduk di sudut membuka mulut. Beliau berusia lebih 70 tahun, guru paling lama berkhidmat di sekolah kami dan bakal bersarah. Dengan perlahan beliau berkata, "Tahun 2010, pada tahun itu juga bantuan tiba. Saya tidak ingat dari negara mana, tetapi beras telah sampai. Kami sangat gembira. Kami fikir akhirnya kami dapat memberi anak-anak makan. Kami tidak membuat sebarang persediaan. Kami terus mengagihkannya. 5 kilogram setiap keluarga kepada 300 keluarga. Dalam seminggu, agihan selesai. Semua orang berterima kasih. Tetapi 10 hari kemudian, masalah bermula. Ada rumah yang sudah kehabisan beras. Ada rumah yang masih ada baki. Mereka mula bergaduh, "Kenapa kami dapat 5 kilogram tapi rumah itu dapat lebih?" Ia tidak benar, tetapi syak wasangka mula merebak. Sebulan kemudian, beras habis sepenuhnya dari semua rumah. Tetapi yang tinggal adalah ketidakpercayaan. Yang tinggal adalah konflik. Tahun berikutnya, tiada bantuan yang datang, hanya kabar angin yang tersebar. Seseorang telah mencurinya di pertengahan jalan, pengetua telah mencurinya. Semua itu cerita tidak berasas, tetapi orang ramai mempercayainya. Guru tua itu berhenti bercakap, bilik mesyuarat menjadi senyap. Barulah saya faham, mengapa persediaan itu penting, mengapa sistem itu perlu, mengapa ketelusan itu mustahak. Memberi tanpa persediaan bukanlah bantuan. Ia hanyalah kelegaan sementara. Untuk benar-benar membantu, perlu ada sistem, perlu ada perancangan, perlu ada kepercayaan. Saya memandang para guru. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini mari kita lakukannya secara berbeza. Mari kita bersedia dengan betul. Kita bukan penerima bantuan. Kita adalah rakan kerjasama. Malaysia telah menghantar beras. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menguruskannya dengan betul. Para guru mengangguk. Riak wajah mereka berubah. Petang itu, mesyuarat pengetua kawasan diadakan. Tidak mungkin kesemua 586 pengetua dapat berkumpul. Wilayah selatan dibahagikan kepada 5 zon. Zon kami mempunyai 120 buah sekolah. 120 orang pengetua berkumpul. Semuanya mempunyai kebimbangan yang sama. Tiada kemudahan, tiada bajet, tiada tenaga kerja. Kami tidak tahu bagaimana untuk bermula. Pegawai penyelaras menjelaskan, kemudahan perlu diwujudkan, bajet perlu diminimumkan. Tenaga kerja perlu terdiri daripada sukarelawan. Setiap sekolah perlu menyelesaikannya sendiri. Para pengetua mula berbisik. Wajah mereka menunjukkan bahawa ia mustahil. Tetapi pegawai itu terus bercakap, "Anda tidak bersendirian. 586 buah sekolah melakukannya bersama-sama. Jika ada masalah, kita mesti saling membantu. Kita mesti berkongsi maklumat. Kita mesti berkongsi kisah kejayaan. Ini bukan program makanan sekolah individu. Ini adalah projek bersama untuk kesemua 586 buah sekolah. Dapur bersama untuk 190,000 kanak-kanak." Kata-kata itu menusuk kalbu. Saya tidak bersendirian. 120 orang pengetua mempunyai kebimbangan yang sama. 586 orang pengetua memikul tanggung jawab yang sama. Kami adalah rakan kerjasama. Dalam perjalanan keluar selepas mesyuarat, saya berbual dengan pengetua sekolah sebelah. Beliau juga berkata beliau buntu. Tetapi beliau akan mencubanya. Katanya, jika dilakukan bersama mungkin boleh berjaya. Saya menjawab begitu juga. Jika bersama, kita pasti boleh. Dalam perjalanan pulang, saya berfikir tentang apa yang perlu dilakukan selama 4 bulan. Julai, Ogos, September, Oktober. Memeriksa kemudahan, mewujudkan ruang memasak, memujuk ibu bapa, merekrut sukarelawan, menghadiri latihan kebersihan, berlatih mengagihkan makanan, belajar pengurusan stok. Tugas yang perlu dilakukan berlambak-lambak, tetapi saya tidak takut. Saya teringat kisah guru tua itu. Kegagalan pada tahun 2010.
Niat baik tanpa persediaan membawa pada. Kali ini akan berbeza. Kami akan bersedia. Kami akan membina sistem. Kami akan menguruskannya dengan telus. Kami akan bekerja sama. Pada hari pertama Oktober, 190 orang kanak-kanak akan menikmati hidangan panas. Dan makanan itu akan berterusan selama 6 bulan. Kerana kami bukan penerima. Kami adalah rakan kerjasama. Malam itu, saya membuka buku catatan. Saya mula menulis senarai tugas untuk bulan Julai. Di baris pertama, saya menulis pemeriksaan kemudahan sekolah. Di baris kedua, saya menulis panggilan mesyuarat ibu bapa. Janji 4 bulan telah bermula. Minggu pertama bulan Julai, senarai pertama dalam buku catatan saya, pemeriksaan kemudahan sekolah. Pagi-pagi lagi saya sudah tiba di sekolah. Bersama 2 orang guru, kami meninjau kawasan sekolah. Kami perlu mencari ruang yang sesuai untuk memasak. Bilik darjah tidak boleh, itu ruang anak-anak. Pejabat guru juga tidak boleh, terlalu sempit. Kami memeriksa bahagian belakang sekolah. Ada sebuah stor lama, sudah lebih 10 tahun tidak digunakan dengan betul. Saya membuka pintu. Habuk berterbangan, tingkapnya pecah, rak-raknya berkarat. Di sudut lantai, kelihatan najis tikus. Seorang guru menggelengkan kepala. Wajahnya seolah-olah berkata, di sini tidak boleh, tetapi tiada pilihan lain. Selama 2 hari, kami membersihkannya. Kami menyapu habuk, membuang sampah, dan menutup tingkap yang pecah dengan bahan sementara. Keadaannya menjadi lebih baik, tetapi ia masih sebuah stor kosong. Kami perlukan meja memasak. Kami perlukan kemudahan air. Kami perlukan rak. Kami perlukan tempat untuk menyalakan api. Saya mengira budget minimum. Saya menghubungi pejabat pendidikan. Saya bertanya sama ada peruntukan budget. Pegawai itu menjawab dengan ringkas. Tiada budget. Setiap sekolah perlu uruskan sendiri. Saya meletakkan telepon dan duduk di meja. Fikiran saya buntu. Tiada budget, tiada kemudahan yang betul. Bagaimana mahu bermula? Saya berfikir selama beberapa hari. Kesimpulannya hanya satu. Saya tidak boleh melakukannya seorang diri. Saya perlukan bantuan. Jumaat, minggu kedua bulan Julai. Saya memanggil mesyuarat ibu bapa. Saya mengedarkan notis. Murid di sekolah kami seramai 190 orang, mewakili kira-kira 150 keluarga. Saya menghantar notis kepada 50 keluarga. Masa mesyuarat ditetapkan pada pukul 7 malam. Selepas waktu kerja, saya menunggu di bilik mesyuarat dari pukul 6.30 petang. Pukul 7 malam, pintu terbuka. 1, 2, 3 orang masuk. Pukul 7.10 malam, 15 orang duduk di dalam bilik. Saya menjemput 50 orang, tetapi hanya 15 yang datang. Kadar kehadiran kurang daripada 30%. Tetapi saya terpaksa mulakan. Saya berdiri dan menjelaskan. Beras dari Malaysia telah tiba. Anak-anak kita akan menerima makanan selama 6 bulan bermula Oktober. Mereka akan dapat makan tengah hari setiap hari. Tetapi, persediaan diperlukan. Kita perlu wujudkan ruang memasak. Kita perlukan orang untuk memasak. Kita perlukan sistem agihan. Ibu bapa mendengar dengan senyap. Saya bercakap dengan jujur. Sekolah tidak mempunyai budget. Kemudahan juga tidak mencukupi. Saya tidak boleh melakukannya seorang diri. Saya perlukan bantuan tuan-tuan dan puan-puan. Keadaan senyap. Seorang lelaki mengangkat tangan. Dia bertanya, bukankah menyediakan makanan itu tugas sekolah? Orang lain berkata, kami sibuk. Kami perlu bertani, bekerja untuk hidup. Suara lain pula berkata, beritahu pejabat pendidikan. Beritahu kerajaan. Suasana menjadi dingin. Saya faham. Semua orang hidup susah, kere telah meletihkan semua orang. Mereka tidak mempunyai lebihan tenaga untuk memikirkan hal sekolah. Apabila hendak memberi makan keluarga sendiri pun sudah sukar. Tetapi saya tidak boleh berputus asa. Saya menjelaskan lagi. Ini bukan urusan sekolah semata-mata. Ini urusan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Bermula Oktober, anak-anak Anda akan makan. Satu hidangan terjamin selama 6 bulan. Reaksi masih dingin. 2-3 orang bangun dari kerusi. Ketika itulah, seorang ibu yang duduk di sudut perlahan-lahan berdiri, kelihatan dalam lingkungan 40-an. Wajah yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Dia tidak berkata apa-apa sejak tadi. Dia berkata, dia membesarkan 3 orang anak perempuan. Anak bongsunya darjah 3 di sekolah ini. Suaranya sedikit bergetar. Tahun lepas, bulan September, katanya. Anak bongsunya pengsan di sekolah dan dibawa ke bilik sakit. Guru meneleponnya. Dia bergegas datang.
Anaknya terbaring di bilik sakit. Tidak dapat membuka mata dengan betul. Dia membawanya ke hospital. Dokter kata, kurang zat. Malam itu, saya menangis, katanya. Saya benci diri saya kerana tidak dapat memberi anak saya makan secukupnya. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Dia menyambung, makanan yang pengetua cakapkan sekarang, itu adalah makanan untuk anak perempuan saya. Tetapi tuan-tuan kata ini bukan urusan kita. Jika makanan untuk anak saya bukan urusan saya, jadi urusan siapa? Senyap. Dia memandang saya. Dia kata dia akan bantu. Saya mungkin tidak boleh datang setiap hari, tetapi saya boleh datang 3 hari seminggu. Saya akan buat apa sahaja. Saya menundukkan kepala. Terima kasih, kata saya. Ketika itu, satu lagi tangan diangkat. Saya juga akan bantu. Kemudian seorang lagi. Saya juga. Satu persatu, 12 daripada 15 orang mengangkat tangan. Malam itu, 12 orang ibu menjadi sukarelawan. Mesyuarat tamat. Saya berbual dengan mereka. Bila kita boleh mula? Tanya saya. Seorang daripada mereka menjawab. Mulai esok. Keesokan harinya, hari Sabtu, pukul 8 pagi, kami bersama-sama meninjau store itu. Kami berbincang apa yang diperlukan. Seorang ibu berkata, saya ada meja yang tidak digunakan di rumah. Saya akan bawa. Ibu yang lain, rumah saya ada periuk besar. Saya akan berikannya. Seorang lagi, suami saya seorang tukang kayu. Saya akan minta dia pasangkan rak. Satu persatu, masalah mula selesai. Seminggu kemudian, store itu menjadi sebuah dapur. Ia tidak sempurna. Masih usang, masih sempit, tetapi ia adalah tempat di mana makanan boleh disediakan. Sebuah ruang yang dicipta oleh 12 orang ibu. Ketika itu saya sedar. Kemudahan bukan yang utama. Budget bukan yang utama. Manusia yang utama. Orang yang mengambil bahagian secara sukarela. Orang yang bergerak demi anak-anak mereka. Apabila mereka berkumpul, perkara yang kelihatan mustahil menjadi mungkin. Hujung bulan Julai, saya membuka buku catatan saya. Ujian pertama, lulus. Ruang memasak, disediakan. Sukarelawan, 12 orang. Dan saya menambah satu baris lagi. Pelajaran, kesukarelaan, bukan paksaan. Manusia, bukan kemudahan. Bulan Ogos bakal menjelang. Hujung bulan Julai. Peruntukan beras untuk sekolah tiba. Sebuah lori berhenti di hadapan sekolah. 30 tan metrik. Bekalan untuk 6 bulan. Guni-guni diturunkan. Satu guni seberat 50 kilogram, berjumlah 600 guni. Kami menyusunnya di dalam stor bersebelahan dapur. Guni-guni itu mencecah siling. 12 orang ibu datang membantu menyusun. Kami berpeluh, tetapi wajah semua orang ceria. Seorang ibu berkata, betul-betul dah sampai. Beras betul. Kami semua ketawa. Malam itu, kami mengadakan mesyuarat. Kami membincangkan bagaimana untuk menguruskan beras. Seorang ibu mencadangkan, patutkah kita berkawal pada waktu malam? Semua orang mengangguk. Kami meminta tolong suami-suami mereka. Mereka bersetuju untuk berkawal secara bergilir. 2 orang setiap kali, dari pukul 10 malam hingga 5 pagi. Ia adalah kerja sukarela. Tiada siapa yang menolak. 2 hari kemudian, kawalan bermula. Beberapa malam pertama berjalan lancar. Tetapi kira-kira seminggu kemudian, sesuatu berlaku. Apabila saya tiba di sekolah pada waktu pagi, suasananya pelik. Beberapa orang ibu berkumpul dan berbisik-bisik. Saya bertanya apa yang berlaku. Seorang ibu berkata dengan perlahan, beras di kampung sebelah hilang. Kampung mana? Tanya saya. Kampung di utara, kira-kira 10 kilometer dari sini. Sebuah sekolah yang turut terpilih dalam program yang sama. Berapa banyak yang hilang? Tanya saya. 10 guni. Seseorang mengambilnya pada waktu malam. Keadaan menjadi senyap. Sejak malam itu, suasananya berubah. Mereka yang berkawal menjadi tegang. Mereka meronda dengan lebih kerap, memeriksa pintu stor berulang kali. Tetapi masalah bermula dari tempat lain. Beberapa hari kemudian seorang ibu datang berjumpa saya. Wajahnya muram. Dia berkata, penduduk kampung menyebarkan kabar angin yang aneh. Kabar angin apa? Tanya saya. Kononnya, sesiapa sahaja boleh mencuri beras itu. Mereka mula saling mencurigai. Beberapa hari kemudian, keadaan menjadi lebih teruk. Mereka yang berkawal juga mula saling mencurigai. Terdengar cakap-cakap. Mungkin ada yang mengambil 1 guni semasa berkawal seorang diri. Malah saya juga mula dicurigai. Saya terdengar secara tidak sengaja seorang lelaki berkata kepada orang lain, pengetua yang pegang kunci stor. Entah-entah dia utamakan keluarganya dulu. Hati saya pedih.
Saya telah menjaga sekolah ini lebih 10 tahun. Saya hidup untuk anak-anak murid. Tetapi kini saya dilayan seperti pencuri. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Keadaan ini tidak boleh berterusan. Jika syak wasangka terus membesar, komuniti akan hancur. Ia mungkin runtuh sebelum bulan Oktober. Keesokan paginya, saya datang awal ke sekolah. Saya memanggil mesyuarat tergempar dengan 12 orang ibu. Semua hadir. Saya bercakap dengan jujur. Sekarang, kita saling mencurigai. Ini berbahaya. Syak wasangka menghancurkan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kita tidak boleh bekerja sama. Para ibu menundukkan kepala. Saya mencadangkan, mari kita lakukannya secara telus. Mari kita dedahkan segala-galanya. Setiap pagi pukul 9, kita periksa stok di store. Kita kira bilangan guni. Kita catat dalam buku log. Kita tampal di papan kenyataan. Sesiapa sahaja boleh periksa. Sesiapa sahaja dari kampung boleh datang dan lihat. Dan mari kita wujudkan pasukan pemantau penduduk. 5 orang sukarelawan. Untuk bersama-sama mengira dan mengesahkan stok setiap pagi. Jika tiada apa yang disembunyikan, syak wasangka akan hilang. Seorang ibu bertanya, tidakkah itu merumitkan? Memang merumitkan, jawab saya. Tetapi ia perlu. Kepercayaan lebih penting. Para ibu saling berpandangan. Salah seorang berkata, mari kita cuba. Sejak hari itu, sistem itu bermula. Setiap pagi pukul 9, saya, 2 orang ibu, dan 5 orang dari pasukan pemantau penduduk berkumpul. Kami masuk ke store bersama-sama. Kami mengira guni satu persatu, menyebut nombornya dengan kuat. 598, 599, 600. Kami mencatatnya dalam buku log. Tarikh, masa, bilangan, tanda tangan pengesah. Kami membuat salinan buku log itu dan menampalnya di papan kenyataan di pintu masuk utama sekolah. Kami menulis dengan huruf besar, supaya sesiapa yang lalu boleh melihatnya. Hari pertama, beberapa orang datang melihat kerana ingin tahu. Hari kedua, lebih ramai yang datang. Hari ketiga, penduduk kampung yang bukan ibu bapa murid pun datang. Seminggu berlalu. Suatu pagi, seorang lelaki berdiri di hadapan papan kenyataan. Dia melihatnya lama. Saya menghampirinya. Dia bertanya, betulkah ini didedahkan setiap hari? Ya, jawab saya. Setiap pagi pukul 9. Lelaki itu mengangguk. Baguslah. Tiada apa yang disembunyikan, jadi boleh percaya. Berita itu tersebar. Beberapa hari kemudian, suara-suara syak wasangka lenyap. Mereka yang berkawal juga menjadi lebih tenang. Mereka tidak lagi saling mencurigai. Pandangan orang terhadap saya juga berubah. Seseorang berkata kepada saya, maafkan saya kerana mencurigai pengetua. Tidak mengapa, jawab saya. Saya faham, kere telah meletihkan kita semua. Pertengahan bulan Ogos, seorang ibu berkata, pada mulanya saya fikir sistem ini merumitkan. Tetapi sekarang saya rasa lega. Kerana ia telus, saya boleh percaya. Saya juga merasakan perkara yang sama. Pukul 9 setiap pagi, waktu mengira guni. Pada mulanya ia adalah satu kewajipan. Tetapi kini ia menjadi waktu untuk mengesahkan kepercayaan. Sambil mengira angka, saya sedar. Ketelusan membina kepercayaan. Apabila kita tidak menyembunyikan apa-apa, syak wasangka akan hilang. Apabila kita mendedahkannya, kerjasama menjadi mungkin. Menjelang akhir bulan Ogos, saya membuka buku catatan saya. Ujian kedua, lulus. Kepercayaan, dipulihkan. Sistem telus, berfungsi. Dan saya menambah satu baris lagi. Pelajaran, ketelusan adalah asas kerjasama. Pendedahan membina kepercayaan. Bulan September bakal menjelang. Minggu pertama bulan September. Tiba masanya untuk memulakan latihan memasak. Kesemua 12 orang ibu mempunyai pengalaman memasak di rumah. Di Madagaskar, beras adalah makanan ruji. Semua orang memasak nasi setiap hari. Tetapi, memasak untuk keluarga dan menyediakan makanan untuk 190 orang adalah dua perkara yang sangat berbeza. Seorang jurulatih dari Badan Bantuan Antarabangsa datang. Beliau berpengalaman mengendalikan program makanan sekolah di wilayah lain. Hari pertama adalah latihan teori, bermula dengan pengurusan kebersihan. 6 langkah mencuci tangan, cara mencuci peralatan memasak, cara menyimpan bahan makanan, pembasmian kuman sebelum agihan. Para ibu mendengar dengan tekun. Ada yang mengeluarkan buku catatan dan menulis. Jurulatih itu berkata, perkara yang paling penting adalah skala. Selama ini, Anda memasak untuk 5, paling ramai 10 orang. Tetapi sekarang,
Anda perlu memasak untuk 190 orang. Anda perlu memasak 30 krimo beras sekaligus. Kawalan api adalah kuncinya. Untuk keluarga Anda guna api kecil, tetapi untuk 30 krimo ia berbeza. Mesti mula dengan api besar, kemudian kecilkan ke api sederhana dan akhiri dengan api perlahan. Masa yang diambil kira-kira 2 jam. Para ibu mengangguk, tetapi riak wajah mereka menunjukkan seolah-olah mereka belum dapat membayangkannya. Mulai hari kedua, latihan amali bermula. Para ibu dibahagikan kepada 4 kumpulan, 3 orang setiap kumpulan. Kumpulan pertama bermula. Mereka memasukkan 30 gram beras ke dalam periuk besar, kemudian menuang air. Jurulatih memberi arahan. Mula-mula masak dengan api besar. Apabila air mendidih, kecilkan ke api sederhana, dan selepas 30 menit, tukar ke api perlahan. Kumpulan pertama mengikut arahan jurulatih dengan tepat. Mereka mengawal api sambil melihat jam randik. 2 jam kemudian, nasi masak. Ia berjaya. Giliran kumpulan kedua. Mereka memasukkan beras, menuang air, dan menyalakan api besar. Air mula mendidih. Tiba masanya untuk mengecilkan api ke sederhana. Tetapi seorang ibu berkata, "Di rumah, saya guna api kuat sahaja, cepat masak." Ibu yang lain bersetuju. "Betul, saya pun buat macam itu." Jurulatih cuba menghalang. Memasak dalam kuantiti yang banyak berbeza. Jika terus guna api kuat, bahagian bawah akan hangit. Tetapi para ibu yakin dengan cara mereka, cara yang telah mereka amalkan seumur hidup, mereka mengekalkan api yang kuat. 30 menit berlalu, bau hangit mula terhidu. Seorang ibu membuka penutup. Bahagian bawahnya hangus hitam. Mereka tergesa-gesa memadamkan api, tetapi sudah terlambat. Nasi di bahagian atas mentah, manakala bahagian bawah hangus sepenuhnya. Jurulatih memeriksa periuk dan menggelengkan kepala. Ini tidak boleh digunakan. Bau hangit sudah meresap ke seluruh nasi. Kena buang. Wajah para ibu menjadi pucat. 30 krama. Bekalan sehari untuk 190 orang. Semuanya hangus. Keadaan senyap. Seorang ibu duduk mencangkung, menutup muka dengan tangannya. "Ini salah kami. Kami tak dengar cakap jurulatih." Ibu yang lain berkata dengan suara bergetar. "Sebab itulah kami tak boleh buat. Ini bukan kerja untuk kami." Seorang lagi bangun. "Saya nak berhenti. Macam mana nak teruskan kalau asyik rosakkan macam ini?" 2 orang lagi menundukkan kepala dan bangun. Suasana di dapur menjadi suram. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan. 30 gram bukanlah jumlah yang sedikit. Ketika itu, ibu yang pertama kali mengangkat tangan dalam mesyuarat bulan Julai dahulu perlahan-lahan berdiri. "Tunggu sekejap," katanya. Semua memandangnya. Dia menunjuk ke arah periuk hangit itu dan berkata, "Ya, kita buat silap. 30 gram terbuang. Tapi cuba fikir, apa yang kita belajar?" Senyap. Dia menyambung. "Seumur hidup kita masak nasi untuk keluarga. Guna api kuat supaya cepat masak itu perkara biasa bagi kita. Kita tak tahu cara itu salah. Tapi sekarang kita tahu. Memasak dalam kuantiti yang banyak berbeza. Betapa pentingnya kawalan api. Kita tak akan ulang kesilapan ini lagi, kan?" Seorang ibu mengangkat kepala. Dia meneruskan, "Mari kita catat ini dalam buku. Mari kita rekod kesilapan kita." Dengan cara itu ia bukan lagi kesilapan, tetapi satu pengajaran. Dia mengeluarkan buku catatannya, membukanya, dan mula menulis dengan huruf besar. Kesilapan, gagal mengawal api. Punca, mengikut cara memasak keluarga. Akibat, 30 krema beras rosak. Pengajaran, memasak kuantiti besar memerlukan kawalan api berperingkat. Penyelesaian, guna pemasak untuk api besar, sederhana dan perlahan. Selepas menulis, dia memandang ibu-ibu yang lain. "Tengok ini semua. Ingat, bulan Oktober nanti, kita tak akan buat kesilapan ini." Seorang ibu perlahan-lahan mengeluarkan buku catatannya. "Saya pun nak tulis." Seorang lagi. "Saya juga." 3 orang yang hendak keluar tadi duduk semula. Sejak hari itu, buku catatan kesilapan wujud. Setiap hari mereka berlatih. Setiap hari ada sahaja kesilapan kecil atau besar. Kesilapan sukatan air, nasi lembik. Dicatat dalam buku. Kesilapan masa, ambil masa 2,5 jam, bukan 2 jam, dicatat dalam buku. Kesilapan agihan, terlalu banyak nasi dalam pinggan, dicatat dalam buku. Tetapi kesilapan yang sama tidak berulang. Seminggu berlalu, para ibu berubah. Mereka mula saling mengajar. Guna pemasak, hari itu kita lupa, nasi hangit. Kecilkan api. Peringkat kedua guna api sederhana. Buat perlahan-lahan.
Kalau gopoh, nanti silap. Ia adalah pembelajaran secara kerjasama. Pada hari ke-14, jurulatih mencadangkan ujian akhir. Cuba masak untuk 190 orang dari awal hingga akhir. Dia hanya akan memerhati. Para ibu kelihatan gemetar, tetapi mereka bermula. Buku catatan kesilapan diletakkan di sebelah. Kumpulan 1, sukat 30 kelima beras, disahkan. Kumpulan 2, sukat 60 liter air, disahkan. Kumpulan 3, sediakan 3 pemasak untuk kawalan api, disahkan. Kumpulan 4, sediakan 190 pinggan untuk agihan, disahkan. Memasak bermula. Api besar, pemasak 30 menit. Air mula mendidih. Tukar ke api sederhana, pemasak 30 menit. Bunyi lagi. Tukar ke api perlahan, pemasak 60 menit. Pemasak terakhir berbunyi. Api dipadamkan. Penutup dibuka. Sempurna. Tidak hangit, tidak mentah. Jurulatih merasainya. Mengangguk. Lulus, katanya. Para ibu bersorak dan berpelukan. Malam itu, dalam mesyuarat, seorang ibu mengaku, masa hanguskan 30 kilogram beras hari itu, saya hampir putus asa. Tapi bila difikirkan balik, saya berterima kasih atas kesilapan itu. Ia buat kami lebih berhati-hati. Ibu yang lain menambah, kalau nak buat semua benda dengan sempurna, memang tak akan jadi. Kita belajar dari kesilapan. Seorang lagi berkata, kalau seorang diri saya dah putus asa, sebab buat bersama-sama, barulah kami boleh. Mendengar kata-kata mereka, saya sedar. Kerjasama bukan tentang kesempurnaan. Ia tentang melakukan kesilapan bersama dan belajar bersama. Itulah pertumbuhan. Saya membuka buku catatan. Ujian ketiga, lulus. Latihan memasak, selesai. Buku catatan kesilapan, 30 item. Dan saya menambah satu baris lagi. Pelajaran, pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Kesilapan adalah aset. Belajar bersama adalah kerjasama. Minggu ketiga bulan September. Hari pembukaan tinggal 2 minggu lagi. Semua persiapan berjalan lancar. Dapur sudah siap. 12 orang ibu telah tamat latihan. Sistem inventory berfungsi. Hanya pemeriksaan terakhir yang tinggal. Pagi Isnin, 20 September. Saya tiba di sekolah, tetapi kelibat ketua pasukan dapur tidak kelihatan. Ibu yang pertama mengangkat tangan dalam mesyuarat bulan Julai, yang mencadangkan buku catatan kesilapan yang telah memimpin 12 orang ibu itu. Saya bertanya kepada ibu yang lain, adakah beliau ada maklumkan tidak datang hari ini? Seorang ibu berkata dengan wajah risau, semalam dia telepon, ada urusan keluarga, kena tinggalkan rumah selama seminggu. Seminggu. Hari pembukaan tinggal 2 minggu lagi, dan dia tidak akan ada selama seminggu. Ini masalah besar. Ketua itulah yang menguruskan semua pembahagian tugas, mengarah urutan memasak, dan menyelesaikan masalah. Tanpa beliau, bagaimana kami hendak teruskan? Pukul 10 pagi, saya memanggil mesyuarat tergempar. 11 orang ibu berkumpul. Saya menjelaskan keadaan. Ketua tidak dapat hadir selama seminggu, tetapi kita mesti teruskan persediaan. Wajah mereka muram. Seorang ibu berkata, tanpa ketua, macam mana kita nak buat? Pembahagian tugas pun dia yang buat. Ibu yang lain bertanya, kalau ada masalah, nak tanya siapa? Seorang lagi berkata, rasanya kami tak boleh buat sendiri. Kebimbangan mula merebak. Saya juga buntu. Ketiadaan ketua sangat dirasai. Petang itu, saya berfikir sepanjang hari. Patutkah saya meminta bantuan sekolah lain? Tetapi semua sekolah sibuk dengan persiapan masing-masing. Malam itu saya tidak dapat tidur. Keesokan paginya, hari Selasa, saya datang awal ke sekolah. Saya duduk seorang diri di dapur. Kira-kira pukul 8, seseorang mengetuk pintu pejabat saya. Masuk, kata saya. Pintu terbuka. 3 orang masuk. Kesemuanya pengetua dari sekolah-sekolah jiran. Saya terkejut. Kenapa tuan-tuan datang, tanya saya. Seorang pengetua berkata, kami dengar berita. Ketua pasukan dapur tuan tidak dapat hadir selama seminggu. Pengetua yang lain menyambung. Tuan mesti sedang buntu seorang diri, kan? Kami datang untuk bantu. Pengetua ketiga berkata, kan kita buat ini bersama-sama, 586 buah sekolah. Tuan tak perlu selesaikan seorang diri. Hati saya tersentuh. Bagaimana tuan-tuan tahu hal kami? Tanya saya. Seorang pengetua tersenyum dan berkata, kami sentiasa berkongsi berita dalam mesyuarat pengetua zon. Kami sudah berjanji akan saling membantu jika ada yang menghadapi kesukaran. Ketiga-tiga sekolah mereka telah selesai membuat persiapan
termasuk latihan memasak dan penyediaan sistem. Mereka mencadangkan untuk menghantar pasukan dapur mereka. Selama beberapa hari, mereka boleh berlatih bersama-sama pasukan tuan dan berkongsi pengetahuan. Mereka juga boleh bantu susun semula pembahagian tugas. "Betulkah tuan-tuan sudi buat begitu?" tanya saya. "Sudah tentu," jawab mereka. "Kita bukan pesaing, kita rakan kerjasama." Petang itu, pasukan dapur dari 3 sekolah jiran tiba. Pasukan kami yang seramai 11 orang dan mereka, seramai 15 orang kesemuanya, berkumpul di dapur. Ketua pasukan dapur dari sekolah jiran berkata, "Mari kita susun semula pembahagian tugas. Kita boleh agihkan peranan ketua." Mereka mengadakan mesyuarat bersama. Tugas dibahagikan kepada 4 peranan: penyelaras masakan, pengurus stok, petugas agihan, dan pemeriksa kebersihan. Setiap peranan diberikan kepada 2 atau 3 orang, supaya tidak tertumpu kepada seorang individu sahaja. Keesokan harinya, latihan bersama bermula. Pasukan dari sekolah jiran menunjukkan cara mereka. Cara ini boleh jimat massa. Urutan ini boleh kurangkan kesilapan untuk kawalan api. Cara ini paling berkesan. Ibu-ibu dari sekolah kami belajar dengan tekun, mencatat dan meniru. Pada hari ketiga, pengetua sekolah jiran berkata, "Rasanya mereka sudah boleh buat sendiri. Kami akan pulang sekarang." Ibu-ibu kami mengucapkan terima kasih. Seorang ibu berkata dengan mata berkaca, "Terima kasih banyak-banyak. Kalau harapkan kami sahaja, kami mungkin sudah putus asa." Ketua pasukan dapur jiran menjawab, "Ini perkara biasa. Kami pun susah pada mulanya. Saling membantu itu memang patut." Selepas mereka pergi, 11 orang daripada kami berkumpul. Seorang ibu bertanya, "Kamu tahu apa yang kita belajar?" "Apa dia?" tanya kami. "Kita belajar yang kita tidak bersendirian. 586 buah sekolah adalah satu." Ibu yang lain menyambung, "Kita belajar yang kita tidak boleh bergantung pada seorang ketua saja. Kita semua boleh jadi ketua." Seorang lagi berkata, "Kita belajar yang meminta pertolongan semasa susah bukanlah sesuatu yang memalukan." Mendengar kata-kata mereka, saya sedar, kerjasama bukan bermakna setiap orang melakukannya secara sendirian. Ia hanya bermakna jika kita berjaya bersama-sama. Apabila sebuah sekolah hampir rebah, sekolah lain akan menampungnya. Itulah komuniti yang sebenar. Pada 25 September, ketua ibu itu kembali. Dia melangkah masuk ke dapur dan terkejut. Semuanya berjalan lancar. Peranan telah diagihkan semula. Ibu-ibu bergerak dengan yakin. Ketua itu bertanya, "Tanpa saya, bagaimana semua ini boleh berlaku?" Ibu-ibu kami tersenyum dan menjawab, "Sekolah-sekolah jiran datang bantu. Dan kami belajar cara untuk bekerja sama." Ketua itu menitiskan air mata. "Maafkan saya," katanya, "kerana tiada pada waktu yang penting." Seorang ibu berkata, "Tidak. Terima kasih kepada kamu, kami menjadi lebih kuat. Kami belajar bahawa kami tidak boleh bergantung kepada seorang sahaja." Hujung bulan September, saya membuka buku catatan. Ujian keempat, lulus, krisis, diatasi, pengalaman kerjasama antara sekolah. Dan saya menambah satu baris lagi. Pelajaran, perpaduan, bukan persaingan. Kejayaan bersama barulah bermakna. 586 buah sekolah adalah satu. Hari pertama Oktober tinggal seminggu lagi. Hari pertama bulan Oktober. Saya terjaga pada pukul 5 pagi. Sebenarnya, saya tidak benar-benar tidur pun. Sepanjang malam saya resah. Hari ini adalah harinya. Hari yang kami persiapkan selama 4 bulan. Saya bergegas bersiap dan menuju ke sekolah. Langit masih gelap, tetapi langkah saya terasa pantas. Saya tiba di sekolah pada pukul 5.30 pagi. Lampu dapur sudah terpasang. Saya membuka pintu. Kesemua 12 orang ibu sudah berada di sana. Saya terkejut. Kami sepatutnya berkumpul pada pukul 6, tetapi mereka semua sudah sampai. Ketua ibu tersenyum dan berkata, "Tak boleh tidur, jadi datang awal." Ibu-ibu yang lain mengangguk. Perasaan kami semua sama, gementar tetapi teruja. Mereka mula bergerak. Buku catatan kesilapan diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Jadual pembahagian tugas diperiksa. 3 orang petugas masakan menyukat beras, 30 kilogram, tepat. 2 orang petugas stok membawanya dari stor, mencatatnya dalam buku log. 2 orang petugas kebersihan memeriksa dan membasmi kuman pada peralatan memasak. 5 orang petugas agihan menyusun pinggan. 190 biji dikira satu persatu.
Semua orang senyap, tetapi fokus. Air dituang, 60 liter, disukat dengan tepat. Api besar dinyalakan, pemasa ditetapkan, 30 menit. Ketua berkata, sekarang kita hanya perlu tunggu, bertenang. Tetapi tiada siapa yang berganjak. Semua berdiri di hadapan periuk. Saya juga berdiri bersama mereka. Pemasa berbunyi. Api dikecilkan ke sederhana. Pemasa ditetapkan semula 30 menit. Pemasa kedua berbunyi. Api ditukar ke perlahan. Pemasa terakhir 60 menit. Sementara menunggu, persiapan agihan diselesaikan. Pukul 8 pagi, murid-murid mula tiba. Saya tertanya-tanya tentang kadar kehadiran hari ini. Biasanya, hanya separuh yang datang. Tetapi hari ini berbeza. Saya meninjau bilik darjah. 190 orang semuanya hadir. Tiada seorang pun yang tidak hadir. Wajah mereka juga berbeza, penuh dengan harapan. Seorang kanak-kanak bertanya, "Betulkah hari ini ada makan?" "Betul. Waktu makan tengah hari nanti." Kanak-kanak itu tersenyum riang. Pukul 11.30 pagi. Pemasa terakhir berbunyi. Api dipadamkan. Ketua membuka penutup. Wap panas berkepul-kepul. Nasi masak dengan sempurna. Tidak hangit, tidak mentah. Para ibu saling berpandangan dan tersenyum. Tengah hari, agihan bermula. Murid-murid berbaris. 190 orang dalam satu barisan panjang, senyap dan teratur. Seorang demi seorang datang membawa pinggan. Ibu-ibu mencedok nasi. Murid pertama, kedua, ketiga. Nasi dicedok perlahan-lahan dengan kuantiti yang tepat. Murid ke-10, selepas menerima nasinya, berpaling dan berkata, "Terima kasih." Ibu yang mencedok menjawab, "Makan perlahan-lahan." Ya, 30 menit kemudian, kesemua 190 orang telah menerima makanan. Mereka mula makan. Suasana senyap, semua orang makan dengan penuh tumpuan. Seorang kanak-kanak datang dengan pinggan kosong. "Boleh tambah?" tanyanya. "Tentu boleh, ada lagi." Kanak-kanak itu mengambil nasi tambah. Semua murid selesai makan. Tiada nasi yang berbaki, cukup-cukup, tidak kurang, tidak lebih, sempurna. Pukul 2 petang, telepon di pejabat saya berdering. "Pegawai penyelaras zon." "Bagaimana keadaannya?" tanyanya. "Berjaya," jawab saya. "Syukurlah. Tapi ada berita dari wilayah utara. 3 buah sekolah menghadapi masalah." "Masalah apa?" "Beras tak cukup." Rasanya silap kira, hati saya berdebar. Pegawai itu menyambung, "Kami akan aktifkan sistem simpanan. Ada 10% simpanan pusat. Sedang dalam perjalanan sekarang, kami juga sedang periksa jika ada sekolah yang mempunyai lebihan untuk dikongsi. Saya memeriksa stok kami. Selepas ditolak penggunaan hari ini, kami masih ada lebihan." Saya menjawab melalui telepon, "Sekolah kami boleh hantar 20 kilogram. "Betulkah? Terima kasih banyak-banyak." Tidak lama kemudian, panggilan masuk dari sekolah-sekolah lain. "Kami boleh hantar 10 kilogram. Kami boleh bagi 5 kilogram." Dalam masa sejam, kekurangan itu dapat ditampung. Sekolah-sekolah yang mempunyai lebihan berkongsi secara sukarela. Kira-kira pukul 4 petang, sekolah di utara menghubungi semula. "Kami dah terima beras." "Terima kasih, esok kami boleh teruskan program." Saya menyampaikan berita ini kepada para ibu. Seorang ibu berkata, "Bulan September dulu kita yang terima bantuan. Sekarang giliran kita pula membantu." Ibu yang lain menambah, 586 buah sekolah ini memang betul-betul satu. Malam itu, laporan akhir dari pegawai penyelaras zon tiba. Hari ini, kesemua 586 buah sekolah telah berjaya melaksanakan program makanan. 190.000 kanak-kanak semuanya telah makan. Saya meletakkan telefon. Saya duduk termenung. 4 bulan. Kami melakukan kesilapan. Kami belajar. Kami bekerja sama. Dan hari ini, hari pertama berjaya. Tiada satu pun sekolah yang gagal. Kerana kami tidak melakukannya seorang diri. Kami melakukannya bersama-sama. Sistem simpanan berfungsi, bantuan antara sekolah berlaku. Persediaan selama 4 bulan membuahkan hasil. Dalam perjalanan pulang, saya mendongak ke langit. Langit Oktober cerah. Tetapi tidak lama lagi, kere akan bermula. Hujan akan berhenti, tanah akan merekah. Tetapi sekarang, kami sudah bersedia. Selama 6 bulan, mulai esok, selama 179 hari, 190.000 kanak-kanak akan makan setiap hari. Dan kami akan melindunginya bersama-sama. Saya membuka buku catatan. 1 Oktober, berjaya. 190 murid, semua makan.
586 sekolah, semua berjaya. Dan saya menambah satu baris lagi, pelajaran, kuasa sistem yang terancang. Kerjasama menyelesaikan krisis. Bersama-sama, kita boleh. Saya tidak sabar menanti hari esok. Minggu terakhir bulan Mac. 6 bulan telah berlalu. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Mac. 179 hari. Setiap pagi kami memasak di dapur. Setiap tengah hari, 190 orang menerima makanan. Tiada satu hari pun yang terlepas. Jumaat terakhir bulan Mac, saya memeriksa stor. Tinggal 5 guni beras. Minggu ini adalah minggu terakhir. Mulai Isnin tiada lagi beras. Para ibu berkumpul di dapur. Semua senyap. Seorang ibu bertanya, mulai minggu depan, bagaimana? Ibu yang lain bertanya, adakah kita akan kembali seperti dulu? Keadaan senyap. Ketua ibu perlahan-lahan berkata, hujung minggu ini, kita adakan mesyuarat, kumpulkan ibu bapa. Kami semua bersetuju. Sabtu, pukul 2 petang. Mesyuarat diadakan. Di luar jangkaan, 50 orang datang. Mesyuarat pertama bulan Julai dahulu, hanya 15 orang. Sekarang, 50 orang. Bilik mesyuarat penuh. Saya menjelaskan keadaan. Beras dari Malaysia akan habis minggu ini. Rancangan 6 bulan telah selesai. Seorang ibu bapa mengangkat tangan. Jadi mulai Isnin, tiada lagi makanan? Belum ada keputusan. Saya mahu dengar pendapat tuan-tuan dan puan-puan. Seorang ibu berdiri. Adakah kita perlu tunggu bantuan lagi? Tunggu beras yang tidak tahu bila akan sampai? Ibu bapa lain berkata, Tuan ada lihat kadar kehadiran anak-anak kita? 90%. Dulu cuma 50%. Ini semua kerana makanan. Seorang lagi berkata, riak wajah mereka pun dah lain. Guru-guru kata, dulu kalau tengah hari semua tunduk lesu, sekarang mereka boleh fokus sampai habis kelas. Ibu bapa yang lain mengangguk. Ketika itu, ketua ibu berdiri. Saya ada cadangan, semua memandangnya. Mari kita teruskan sendiri. Bagaimana? Ketua itu berkata, kita mungkin tak boleh sediakan makanan lengkap, tapi sebahagian boleh. Di belakang sekolah ada tanah, kecil, tapi kita boleh buat kebun sayur, dan kita semua sumbang sedikit. 1 keluarga, 1 kilogram beras seminggu. Kalau 150 keluarga, kita dapat 150 kerama. Mungkin tak boleh setiap hari, tapi 2 hari seminggu, boleh. Seorang ibu bapa bertanya, bagaimana dengan wang? Boleh urus dengan telus? Ketua itu menjawab, selama 6 bulan ini, apa yang kami buat? Setiap pagi kami periksa stok. Kami dedahkan buku log. Kita boleh buat cara yang sama. Ibu bapa lain bertanya, siapa yang akan masak? 12 orang ibu mengangkat tangan. Kami akan teruskan. Seorang ibu bapa berkata dengan risau, tapi keadaan setiap keluarga berbeza. Ada yang mungkin tak mampu sumbang. Ketua itu menjawab, kalau begitu, yang mampu sahaja yang sumbang. Ini bukan paksaan. Ini sukarela. Sama seperti yang kita mulakan pada bulan Julai. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Seorang ibu bapa mengangkat tangan. Saya boleh sumbang 2 kilogram seminggu. Seorang lagi, saya 1 kilogram. Satu persatu mengangkat tangan. 30 orang berjanji untuk mengambil bahagian. Ia sudah mencukupi. Ketua itu menambah. Kita juga perlu buat simpanan untuk kecemasan. 5% daripada jumlah keseluruhan kita simpan. Ini yang kita belajar 6 bulan lepas. Sistem simpanan. Semua bersetuju. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya berfikir, beras akan habis. 10,000 tan metrik dari Malaysia, 30 tan metrik untuk sekolah kami, semuanya akan habis. Tetapi ada sesuatu yang tinggal. Cara untuk bekerja sama. Cara untuk membina kepercayaan. Cara untuk mengurus dengan telus. Cara untuk mengambil bahagian secara sukarela. Cara untuk melakukan kesilapan dan belajar. Cara untuk saling membantu. Semua itu tidak akan hilang. Isnin, minggu pertama bulan April. Semester baru bermula. Kadar kehadiran masih 90%. Pada hari Selasa dan Jumaat, 2 kali seminggu, program makanan diteruskan. Kuantitinya berkurangan, tetapi ia berterusan. Ibu-ibu terus datang ke dapur. Buku log yang terus ditampal di papan kenyataan. Buku catatan kesilapan terus dikemas kini. Sistem itu terus hidup. Suatu petang, seorang kanak-kanak bertanya kepada saya, Malaysia itu di mana? Di suatu tempat di seberang lautan, di Asia Tenggara, jawab saya. Kenapa mereka bagi kita beras? Saya berfikir sejenak, kemudian menjawab, mereka juga pasti ada kesusahan mereka.
Tetapi mereka tetap bantu kita. Sebab kalau seorang diri, kita tak akan menang. Kena buat bersama-sama. Kanak-kanak itu mengangguk. Bila saya besar nanti, saya pun nak tolong orang lain. Baguslah. Beberapa hari kemudian, saya membuka halaman terakhir buku catatan saya. Saya menulis, 6 bulan selesai. 190,000 kanak-kanak telah makan selama 179 hari. Termasuk 190 murid di sekolah kami. Kadar kehadiran, dari 50% ke 90%. Tumpuan dalam kelas, meningkat dengan ketara. Penyertaan ibu bapa, dari 15 orang ke 50 orang. Tetapi perubahan sebenar bukanlah pada angka. Saya menulis lagi, apa yang kami belajar? 1. Manusia didahulukan, bukan kemudahan. 2. Ketulusan membina kepercayaan. 3. Ini tentang pertumbuhan, bukan kesempurnaan. 4. Ini tentang perpaduan, bukan persaingan. 5. Persediaan membawa kejayaan. 6. Bersama-sama, kita boleh. Saya menulis baris terakhir. Malaysia tidak menghantar beras semata-mata. Mereka menghantar permulaan sebuah kerjasama. Apa yang kami bina bukanlah sekadar program makanan. Ia adalah sebuah komuniti yang berdaya tahan dalam menghadapi krisis. Kere akan berterusan. Krisis iklim juga akan berterusan. Ini bukan masalah Madagaskar sahaja, ini masalah seluruh dunia. Masalah kami hari ini boleh menjadi masalah Anda esok. Tetapi sekarang kami tahu, bersendirian, kita tidak akan berjaya. Bersama-sama, kita boleh. Penyelesaian kepada krisis makanan global adalah kerjasama komuniti. 586 buah sekolah telah membuktikannya. 190,000 kanak-kanak telah menunjukkannya. Pengalaman bersedia selama 4 bulan dan beroperasi selama 6 bulan ini, ia bukan sekadar program makanan biasa. Ia adalah satu permulaan kecil yang menunjukkan bagaimana manusia harus bertindak dalam menghadapi krisis. Saya menutup buku catatan. Saya memandang keluar tingkap. Kanak-kanak sedang bermain di padang. Wajah mereka ceria, berbeza dari dahulu. Harapan kelihatan. Dan saya yakin, kanak-kanak ini, apabila mereka dewasa, mereka akan ingat bahawa ketika susah, ada yang membantu. Bahawa jika bersama, kita boleh menang. Dan anak-anak itu pula akan membantu orang lain. Kerjasama berterusan seperti ini. Dari seorang kepada 12 orang. Dari sebuah sekolah kepada 586 buah sekolah. Dari 190,000 orang kepada generasi seterusnya.